Kita terus saja bersama dengan Yohanis Muhammad Yusof yang juga merupakan penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Puan. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama dengan kami. Alhamdulillah, seperti mana yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, iaitu Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri, yang bercerita tentang bagaimana peruntukan yang telah pun digagaskan, iaitu seramai 160 pegawai yang akan memberikan bimbingan bukan sahaja dari segi kerohanian tetapi juga psikospiritual, khususnya kepada mereka yang mempunyai gangguan ataupun masalah dari segi kesihatan mental sepanjang pandemik ini. Apa yang boleh dikongsikan tentang inisiatif yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Dr. Zulkifli? Okey, alhamdulillah, untuk makluman kita bersamalah ya. Kita sedang melatih sebenarnya. Kita ada siri 1, 2 dan 3 dan sekarang ni sedang berlangsung siri 3 sebenarnya. Training ini sedang dijalankan. Dia sebenarnya, kalau untuk makluman semua, kita di JAKIM ni terdapat kader pos JAKIM yang mana berkhidmat di merata tempat, kan. Ada juga di hospital-hospital. Jadinya kita melatih kader kita yang berkhidmat di hospital, dan juga secara tak langsung hospital sendiri pun dia ada spiritual provider, kan. Contoh macam hospital Rehab Ceras, dan lagi satu Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, yang mana mereka melantik sendirilah lantikan hospital pegawai mesra ibadah bagi membantu sebenarnya dalam spiritual care. Ini bukan cerita baru sebenarnya. Perkhidmatan ni dah ada, cuma kita mantapkan daripada segi ilmu, kita perkongsian, sebab itu kita lakukan training ini. Spiritual care ni antara, kalau kita tengok di negara barat tu, perkhidmatan ni dah ada, kan, dan alhamdulillah Malaysia mengorak langkah ke arah itu. Dan secara tak langsung JAKIM kami ada terdapat kemahiran tersebut, yang mana kita ada panel-panel pakar dengan kajian-kajian yang ada. Di sinilah kita rasa macam besar hati untuk membantu. Kita tidak mengambil alih peranan yang ada di hospital, cuma mana-mana perkhidmatan yang kita boleh bantu pesakit secara holistik, mungkin ini adalah salah satu kaedah dan salah satu jalannya. Dan di sinilah insya-Allah kita turut sama bantu, tambah-tambah dalam keadaan pandemik ni, kan. Ramai orang yang mengalami stres, kita bantu dengan pendekatan spiritual care, insya-Allah. Kalau Puan boleh kongsikan di bawah MyCare COVID-19 ni, apakah bentuk-bentuk perkhidmatan yang diberikan untuk mereka yang memerlukan? Okey, kalau kita lihat matlamat dan juga fokus tujuan kenapa MyCare COVID ini ditubuhkan ketika awal PKP 1 dulu adalah untuk memberikan perkhidmatan nasihat kerohanian. Kita fokus yang tu. Yang mana dalam khidmat nasihat kerohanian kita ada 3 pendekatan lah. Yang pertama, kaunseling syar'i yang melibatkan kaunseling kepada back to fitrah lah, yang kita manusia, kan. Kemudian terapi psikospiritual Islam, spiritual care ni yang menggunakan kaedah-kaedah zikir, kaedah-kaedah penenang. Sebab yang ni semua kita ambil daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah. Kemudian yang ketiga, ilah syar'i. Ilah syar'i kan orang tak faham sebab dia bahasa Arab, kan. Ini adalah rawatan pengubatan Islam, macam ruqyah, kan. Dalam pandemik ni kita susah nak bergerak, kan, nak mendapatkan rawatan ni, dan perkhidmatan yang kita buka ni walaupun begitu alhamdulillah memang ada yang mohon bantuan kita, dan kita bagilah kepada mu'alis, para perawat ni, untuk membantu secara online. Mungkin ada kaedah-kaedah yang tertentu supaya pihak-pihak yang menghubungi kita tu lebih tenang, lebih, orang kata, terkawal emosi ni lah. InsyaAllah ni 3 perkhidmatan yang kita sumbangkan, dan ini di peringkat awal lah. Tapi bila kita buka line tu, sebenarnya Syuhaidah, ada juga yang lain masuk, kan, untuk urusan pernikahan. Contoh, sebab JAKIM kami ada sistem perkahwinan selaras Malaysia, kan. Kadang-kadang melibatkan sistem, jadi memang kena buka buka talian kepada rakyat Malaysia lah untuk menghubungi. Kemudian ada juga yang mohon
Kaunseling bukan setakat kaunseling keluarga, tapi kaunseling peribadi. Yang peribadi itu lebih kepada stres, depres, trauma, ada rasa nak bunuh diri kan. Pendekatan yang kita gunakan adalah pendekatan spiritual care, insya-Allah. Kemudian ada juga yang masuk antara jenis tadi kan, ada juga yang mohon mungkin sedikit sumbangan. Walaupun kita tawarkan perkhidmatan kita ni adalah lebih kepada perkhidmatan nasihat kerohanian, yang mana masuk tu kita bantu ataupun kita menjadi pemudah cara lah untuk mereka mendapatkan sumbangan dan sebagainya. Ya, Puan, selain daripada itu juga, apabila diceritakan tadi sudah memasuki beberapa siri yang dikelolakan, setakat ini berapa ramai ataupun mungkin siapakah yang sudah pun menerima manfaat dan juga hasil daripada bantuan yang turut diberikan oleh pihak JAKIM? Okey, untuk makluman semua juga, talian kita MyCare COVID ini adalah terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia dan kita ada satu panggilan masuk tu daripada luar negara sebenarnya. Jauh merentas laut. Daripada mana tu? Indonesia. Daripada UK. 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 Rakyat Malaysia di UK lah. Ya, untuk urusan pernikahan lah. Alhamdulillah, maksudnya talian kita ini dimanfaatkan oleh semua pihak dan sedaya mana kita boleh bantu, kita bantulah kan. Kita sasarkan kepada seluruh rakyat Malaysia, tapi kalau kita tengok statistik kita ni mungkin Selangor lah kot yang paling tinggi. Kita maklum memang kepadatan kan penduduk di Selangor ni, dan panggilan terbanyak adalah daripada situlah. Kemudian adalah negeri lain, KL, Johor, Negeri Sembilan. Sebab memang kita open kepada semua, dan alhamdulillah kita rasa sedikit sumbangan kita ini membantu sebenarnya rakyat Malaysia, insya-Allah. Okey, Puan, seperkara lagi juga ini merupakan hasrat kita untuk bukan saja memberikan sokongan dari segi kerohanian tetapi juga turut menerapkan unsur-unsur psikologi, bimbingan, kaunseling dan sebagainya. Bagaimanakah bentuk-bentuk bimbingan dan juga kaunseling itu boleh diterjemahkan khususnya dalam ramai masyarakat kita ketika ini yang terjejas dari segi kesihatan mental, dari segi cara berfikir dan juga dari segi keadaan hidup yang mungkin agak mendesak ketika ini, Puan? Betul, kita tak dapat nafikan hal yang Ismail sebut tadi tu. Cuma kalau kita lihat kat sini, JAKIM kita bersama di arus perdana sama-sama dengan talian-talian lain sebenarnya, talian kasih. Talian kasih pun ada bagi kes kat kita pun ada bagi kes kat talian kasih. Kita tengok kepada kemahiran dan kepakaran dan juga agensi mana yang bertindak. Dia gitu kan. Jadi mana-mana kes yang masuk, contohnya kaunseling ataupun terapis ataupun English tadi, kita ada beberapa medium yang mana membolehkan rakyat Malaysia menghubungi kita. Kenapa kita buat 4 kaedah cara bagaimana orang nak menghubungi kita ni adalah kerana mereka selesa yang mana satu. Ada pilihan lah, setengah orang tak suka telefon, dia suka main WhatsApp saja kan, jadi kita buka talian WhatsApp. Ada setengah orang tu suka menulis panjang mengarang cerita kan. Betul. Jadi kita buka email macam tu. Ada juga yang nak senang terus masuk kan, nak dapat feedback terus, kita sediakan QR code, Google Form, dan satu lagi talian telefon lah. Kalau kita tengok statistik, WhatsApp paling banyak. Talian WhatsApp ni paling banyak masuk lah gitu. Kan, kemudian nak ceritanya dekat sini, kaedah yang kita sediakan ini untuk rakyat Malaysia macam mana menghubungi kita, boleh pilih di situ. Bila mana kita mendapat mana-mana kes, kita akan sorting, kita akan tengok mana yang kaunseling, mana perlukan terapis, mana yang perlukan sumbangan, mana yang perlukan rawatan pengubatan Islam. Kita bagi pula kepada pakar-pakar kita lah, sebab kita dibantu sepenuhnya oleh kaunselor spiritual facilitator KSK Care Center. Kami di JAKIM kami ada Keluarga Social Community Care Center, Pusat Khidmat Keluarga Social Community itu, di mana di bawah tu terdapat dalam 60 orang lebih kurang, maksud katanya kaunselor, terapis dan juga mualis yang sentiasa standby. Standby di belakang tabir lah. Maksudnya kalau kes masuk tu, kita akan pass kepada pakar-pakar ni untuk menguruskan, untuk handle kes-kes tersebut. Sama juga dengan kita ada ISCC, Islamic Spiritual Care Counselor di JAKIM. Sebab JAKIM ni dia bukannya
pegawai High Islam saja, dalam masa yang sama ada setengah pegawai yang mempunyai lesen kaunselor dan mendaftar dengan Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi kemahiran dan kepakaran ni ada, dan inilah yang kita blend dan kita bantu, turun sama-sama bantu rakyat Malaysia yang memerlukan. InsyaAllah setakat ini berjalan lancar, dan kita mengharapkanlah dapat, orang kata puas hatilah dapat membantu kan. Cumanya untuk kita membantu mereka ni, kita perlukan mereka untuk tampil, membuat panggilan dan sebagainya. Jadi untuk membina kepercayaan mereka terhadap program yang dikendalikan di bawah JAKIM ini, sebab seringkali yang kita wawarkan sebelum ni talian kasih daripada Kementerian Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat, talian hotline psikososial daripada KKM. Jadi ini adalah antara dua entiti yang mereka mudah percayai, tapi mungkin taliannya agak sesak sekarang ini sebab ramai yang menghadapi masalah kesihatan mental dan sebagainya. Jadi mana kita ada satu lagi talian daripada JAKIM, mungkin ini masa sesuai untuk Puan memberikan keyakinan pada mereka bahawa kepakaran yang disediakan, perkhidmatan yang disediakan ini adalah terbaik dan mampu sekurang-kurangnya memberikan solusi awal untuk mereka. Betul. Macam saya sebut di awal tadi, kita di awal arus perdana awal tu memang kita dah berada dah di situ. Cumanya talian kasih ni lama, bukan COVID, sebelum COVID pun dah ada kan. Jadi maksud kata di situ tertanamnya satu kepercayaan, dan kami baru bermula ketika pandemik COVID ni, talian MyCare COVID ni, walhal KSK Care Center, Pusat Khidmat Keluarga Sosial dan Komuniti tu dah tumbuh sebelum tu lagi. Cuma orang nak kata mungkin cara Allah Ta'ala susun tu supaya kita berada dalam arus perdana ni untuk lebih membantu. Jadi tuan-tuan perempuan di luar sana boleh menghubungi kita. Dia kadang-kadang kita dapat juga kes-kes yang mana telefon just meluah perasaan je. Bila dah bercakap tu lega rasa. Alhamdulillah. Dia kata, baguslah talian MyCare ni, buka macam ni, orang boleh telefon, mendengar, dia rasa lega, terima kasih kerana dengar luahan saya, dia pun letak telefon. Alhamdulillah. Nah, ceritanya kat sini, kita bimbing, kadang-kadang bukanlah orang nak kata stres yang terlalu depres ataupun punca awal tu kita kena bantu. Sebab itulah talian ni dibuka, sekurang-kurangnya tuan-tuan perempuan di luar sana nak meluah perasaan ke apa-apa saja ke, tak apa, datang daripada kita insya-Allah. Kemahiran mendengar tu insya-Allah sentiasa ada, dan selebihnya kita akan tengoklah apa yang perlu dibantu, daripada sudut emosi ke kan, kalau daripada sudut contoh berlaku physical abuse ke, terpaksa kita sampai melibatkan agensi lain pula, kita akan bantu sehabis mungkin insya-Allah. Insya-Allah. Puan, difahamkan juga kalau mengikut kepada statistik yang telah pun dikongsikan, mereka yang mendapatkan bantuan ataupun menghubungi talian tersebut adalah dalam lingkungan 20 hingga 29 tahun adalah yang paling ramai, sebanyak 255 setakat ini, yang mana negeri yang mencatatkan jumlah panggilan yang terbanyak juga adalah 187 di Selangor, juga mungkin di Negeri Sembilan juga tinggi, dan juga di Negeri Johor juga tinggi. Jadi apakah hasil dapatan ini? Banyak bercerita dan juga banyak merujuk kepada mungkin permasalahan yang berlaku dalam kalangan golongan muda dan juga golongan yang dikategorikan berada dalam fasa peralihan dari remaja ke dewasa. Betul. Kalau kita tengok umur 20-an ni, umur orang yang baru nak menikah. Baru nak melangsungkan perkahwinan kan. Jadi calculation kiraan ini dibuat. Kalau kita lihat ramai margin dia punya statistik tu agak jauh, 255. Kalau umur 30-an tu 113. Macam separuh macam tu kan. Kalau kita lihat statistik ni dalam tempoh 20-an tu, kebanyakannya pemanggil kes yang masuk tu adalah biasanya bertanya berkenaan dengan SOP dan prosedur nikah. Sebab kadang-kadang mereka menghubungi negeri kadang sibuk kan, tak sempat. Jadi alternatif adalah call JAKIM. Jadi di sinilah antara kenapa statistik ni naik tinggi. Biasa urusan nikah ni kita klasifikasikan biasanya berkenaan sistem. Ada setengah tu nak tukar password lah, macam mana nak isi borang, macam tu. Kemudian ada juga persoalan tentang yang saya sebut tadi tu berkenaan SOP dan prosedur pernikahan di negeri-negeri. Ada juga yang bertanyakan saya dah nikah, surat nikah bila nak boleh dapat, tak boleh bergerak kan. Semua berkenaan nikah lah, termasuk permohonan nikah di mahkamah. Sebab ada kes-kes nikah ni perlu mendapat kebenaran mahkamah. Contohnya kes yang tak ada wali, kes wali hilang, kan, memerlukan kebenaran mahkamah. Jadi di sini disebabkan itulah kenapa umur 20-an, kalau kita tengok umur orang kata
macam tadi itulah peralihan kan. Permohonan nikah dibuat, dan segelintir daripada jumlah ni tadi ada juga yang menghadapi stres serta student pelajar yang mana terpaksa duduk di rumah, susah, internet pun agak sukar, mak ayah pula berkonflik, dia menjadi satu permasalahan. Itu pun sama juga menghubungi kita macam mana untuk mendapatkan emosi yang stabil. Itu pun ada juga, tapi tak banyaklah compare dengan permohonan berkenaan pernikahan. Apa antara kelebihan utama sekiranya mereka di luar sana yang mempunyai masalah dalam kehidupan mereka menghubungi talian di bawah MyCare COVID ni? Antara kelebihan kita yang kita ada adalah apa yang kita sediakan ni adalah lebih kepada pendekatan spiritual care, pendekatan Islamik lah gitu. Kalau kita tengok saranan-saranan dalam Quran pun memang banyak kan, ala bi zikrillah tatma'innal qulub, dengan berzikir hati menjadi tenang contohnya kan. Itu antara pendekatan-pendekatan kita untuk membantu masyarakat di luar sana yang sentiasa resah gelisah dalam keadaan PKP macam ni, tak boleh keluar. Ada juga yang terputus bekalan, ada juga yang kehabisan keuangan kan. Kadang-kadang perkara-perkara ini menyebabkan seseorang itu stuck, tak boleh berfikir. Dia dah jadi serabut macam tu kan. Jadi antara kaedah yang kami gunakan adalah kaedah bertenang dulu. Dan lepas tu kita fikir plan A, plan B, plan C macam tu kan. Itu yang pertamalah apa yang Islam gariskan. Kemudian MyCare COVID ni atas dasar at-ta'awanu birri wa taqwa, ada tolong menolonglah kamu di atas kebajikan dan juga takwa. Atas dasar inilah daripada Quran sebut surah Maidah ayat 2 ini kami tampil untuk membantu. Kita tolong mana yang habis baik, kita buat kebajikan supaya balik kepada fitrah tu, takwa tu, supaya kita akhirnya merubah kepada kita punya pemikiran, seterusnya kepada tingkah laku. Ada yang niat rasa macam nak bunuh diri, ada yang rasa macam-macam lah kan. Kita tak nak tingkah laku itu cenderung ke arah itu. Jadi inilah kita menggunakan pendekatan ini supaya rasionalkan semula kan. Jadi nak katanya antara pendekatan lain, terapi-terapi yang kita gunakan yang kata agak berbeza sedikit lah dengan perkhidmatan lain ni, yang saya sebutkan spiritual care, kita meneguhkan dalaman seseorang itu. Quran ada sebut wasta'inu bis-sabri was-salah, minta pertolonganlah kepada Allah dengan jalan sabar dan juga solat. Ini memang dah ada, cuma kita manusia kadang-kadang kita terlupa kan. Sebab sabar tu memang orang akan kata senang cakap sabar-sabar kan, tapi bila kita lalu tu macam payah kan. Jadi nak kata kat sini, ini keyword yang Allah Ta'ala bagi pada kita. So, sama-sama, sebenarnya sama-sama terapis, kaunselor syar'i, mu'alis, kami bersama-sama dengan tuan-tuan, perempuan, klien, kita sama-sama pertamanya tenang. Biasalah orang tenang selalu menang, orang tenang akan menang. Kemudian seterusnya baru kita plan apa benda yang seharusnya dilakukan, apa tindakan seterusnya. Kalau pihak kami perlu untuk bantu menyalurkan sebagai pemudah cara lah, bantu contohnya daripada sumbangan makanan contohnya, kita akan all out, kita akan bantu. Kalau contoh keuangan mungkin kita akan salurkan kepada zakat negeri kan. Ada proses, mungkin ada prosedur lambat sikit, tapi kita akan bantu sebagai pemudah cara insya-Allah. Insya-Allah satu perkongsian yang konklusif juga. Terima kasih diucapkan kepada Puan Yohanis Muhammad Yusof, penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Sudah pasti anda juga boleh melihatkan paparan yang kita kongsikan bersama dengan anda MyCare, dan juga apa yang boleh dikongsikan info oleh Puan Yohanis tadi adalah tentang nombor yang boleh dihubungi MyCare untuk COVID-19.